Dekat store kan, Hasan terdengar suara perempuan kat belakang Hasan. Perlahan suara tu. Tak semua jenazah selesai bila di kampus Hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak nak cerita pasal jenazah tau. Jenazah yang tak siap dikebumikan. Jom dengar kisah ni. Ni kisah Hasan, bukan nama sebenar tau. Hasan ni dia dah urus jenazah lebih kurang 20 tahun. Dia kerja dia uruskan jenazah. Dan sepanjang tu Hasan ni belajar satu perkara lah. Urusan orang mati sebenarnya ujian untuk yang hidup tau. Kadang ujian tu datang dalam bentuk kesabaran, kadang pula datang dalam bentuk gangguan yang kita sendiri tak boleh nak jelaskan dengan akal. Hasan ni dia masih ingat kejadian tu sebab ia antara yang paling panjang lah dan paling pelik pernah Hasan lalui. Dia berlaku 2 tahun yang lepas kat satu kampung dekat tebing Sungai Perak. Orang kampung panggil tempat tu Kampung Selingsing, macam tu. Hari kejadian tu Hasan di tengah siapkan urusan jenazah Masjid Bukit Candan bila dapat panggilan daripada Imam Roslan, macam tu. Imam yang Hasan dah anggap macam abang sendiri orang. Dia cakap ada satu kematian dekat Kampung Selingsing. Kematian tu lelaki lewat 30-an, nama dia Aril. Dia meninggal dekat rumah selepas seminggu demam panas. Lepas tu Hasan tanyalah macam biasa ke Imam atau ada apa-apa yang luar biasa. Imam tu diam sekejap. Lepas tu dia jawab perlahan, entahlah Hasan, keluarga dia kata sebelum meninggal Aril ni banyak berhalusinasi. Asyik kata orang panggil dari bawah rumah. Hasan dah biasa dah dengar cerita pelik semua ni. Jadi Hasan dia tak terkejut lah kan. Tapi nada suara Imam tu yang dia rasa lain macam tau. Macam dia sendiri dah rasa tak sedap hati dengan nada suara Imam tu. Petang tu Hasan teruslah ke Kampung Selingsing. Jalan masuk ke kampung tu kecil je. Kiri kanan sawah padi yang baru ditanam. Jauh dekat hujung kelihatanlah rumah papan separuh batu, rumah keluarga arwah Aril. Jadi Hasan ni sampai masa tu waktu matahari separuh tenggelam. Waktu paling Hasan tak sukalah untuk mula urus jenazah korang. Depan rumah dah ramai orang dah. Hasan nampak ayah arwah ada, orang tua dalam lingkungan 60-an macam tu, duduk dekat tangga sambil pandangkan ke tanah. Wajah dia pucat, mata dia bengkak, tapi bukan sebab menangis tau. Dia lebih kepada nampak rasa takut macam tu. Hasan bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu dia angguk perlahan je. Dalam rumah, Hasan nampaklah beberapa orang perempuan sedang membaca Yasin. Bila Hasan masuk ke bilik arwah, udara dalam bilik tu dia terasa lain. Bau dia bukan bau mayat, tapi dia bau tanah lembap bercampur dengan sesuatu yang wangi. Wangi bunga kenang lama. Bau yang tak kuat tapi cukup buat bulu tengkuk tiba naik.
Aril dia terbujur atas tilam nipis. Muka dia pucat, bibir dia kebiruan. Yang buat Hasan terpaku, ada kesan tanah merah dekat bawah jari tangan kanan dia. Macam baru korek tanah. Jadi Hasan tanyalah dekat ayah dia kan, Pak Long, arwah ni ada keluar rumah sebelum meninggal ke? Dia tanya macam tu kan. Dia giling tau. Tak. Hasan, dia dah tak larat nak bangun pun. Tapi 2 malam lepas, kami dengar bunyi syakar dari bawah lantai. Esoknya, kuku dia berdarah. Hasan terdiam tau. Hasan tak nak buat keluarga tu takut. Jadi Hasan, dia terus mula siapkan tempat mandi. Lepas tu Imam Roslan sampailah sekejap. Lepas tu kan, dia bawa 2 orang jemaah muda, Faizal dengan Razif, untuk bantukan Hasan. Jadi diorang tu angkatlah jenazah ke tempat mandi dekat luar rumah. Masa siraman pertama, semuanya elok tau, Alhamdulillah. Tapi bila sampai siraman yang kedua, air tiba-tiba bertukar suam. Lepas tu kan sejuk macam ais. Jadi Hasan letak tangan dekat bawah aliran air tu, memang lain macam. Dia rasa sejuk dia macam tak normal tau. Faizal pandang Hasan, Ustaz, ni air perigi ke? Hasan jawablah, paip biasa je. Dia tunduk, dia tak cakap apa. Tapi bila Hasan tahu semua orang memang perasan perubahan tu, masa bilasan terakhir, angin kuat tiba-tiba datang dari arah belakang rumah tau. Bukan macam angin biasa. Bunyi dia berpusing, berdesir dan ada bau bunga kenanga. Dia masuk. Makin lama makin kuat. Bau dia makin lama makin kuat. Jenazah yang tadinya ringan, perlahan dia jadi berat. Bila diorang nak angkat untuk lap kan, tangan kanan arwah ni terjatuh ke tepi. Dan bila Hasan tengok, ada tanah merah basah dekat celah jari dia. Imam Roslan dia cepat-cepat azan kecil dekat tepi jenazah. Dia baca beberapa ayat perlahan lah masa tu. Bila dia habis baca kan, angin berhenti serta-merta. Berat tubuh pun dah hilang. Dia jadi normal balik, jadi ringan semula. Jadi diorang sambung lah sampai siap. Diorang kafankan. Tapi dalam hati Hasan, dia memang rasa tak sedap hati tau. Waktu jenazah dibawa ke tanah perkuburan, langit dia masa tu gelap pekat sangat walaupun baru lepas isyak. Jadi lampu jalan kampung tu dia tak banyak. Cuma beberapa mentol kuning tu dia berkelip-kelip tau. Kubur Arif ni digali dekat hujung kawasan, dekat tebing sungai kecil. Bila diorang sampai kat situ, angin sejuk bertiup kuat sangat. Bau kenanga datang semula. Bau tu memang menusuk hidung. Kali ni bercampur pula dengan bau tanah reput, bau yang tak sedap lah. Satu demi satu tanda pelik dah muncul. Mula lampu suluh Faizal ni dipadam sendiri. Tali pengusung jadi longgar 2 kali tanpa disentuh tau. Dan setiap kali imam mula baca talqin kecil kan, ada bunyi macam langkah kaki dekat keliling liang tau. Tapi bila suluh tak ada siapa-siapa kat situ. Bila tanah pertama dijatuhkan, tiba-tiba bunyi kruk kruk dari bawah liang. Bunyi tanah runtuh halus lah kan. Imam pun berhenti. Dia berhenti sekejap lah. Lepas tu dia pandang pada Hasan. Hasan angguk je. Maksudnya teruskan. Tak perlu nak panik depan keluarga. Tapi Hasan tahu semua orang dengar bunyi tu. Bukan Hasan atau Imam tu je. Urusan selesai dalam masa yang sejam lah. Tapi masa semua orang dah beredar kan, Hasan perasan tanah kubur tu dia beruap halus macam tanah panas disiram air. Hasan dia cuma baca doa perlahan masa tu. Lepas tu dia jalan menuju ke arah van. 3 hari lepas tu Hasan dipanggil semula ke kampung tu. Korang, Faizal datang rumah Hasan sendiri. Muka dia pucat sangat. Kata dia keluarga Arif nak gali balik kubur dia sebab tanahnya tu tenggelam. Lebih 2 kaki lah tenggelam semalaman tau. Orang kampung takut lah ada benda yang tak kena kan. Ada sesuatu ke kat situ, macam cuba nak diganggu ke. Lepas tu Hasan ni dia tak adalah nak terus setuju dengan cadangan tu. Hasan dihubungi Imam Roslan. Lepas tu diorang bincang lah. Lepas tu pergi semula bersama-sama lah kat sana. Bila sampai kan memang betul tanah kubur tu dia tenggelam separuh. Yang peliknya tanah sekeliling dia tu kering. Hanya liang arwah
Arif ni je yang lembab macam baru hujan tau. Iman cakap jangan gali dulu. Iman pesan macam tu. Jadi diorang duduklah kat situ, dia baca Yasin. Waktu sampai ayat ke-32, angin kuat datang tiba-tiba. Dan dari arah belakang pokok sena besar, adalah pokok sena kat situ kan. Hasan nampak sesuatu bentuk tubuh manusia, dia membongkok. Rambut panjang, berpakaian putih lusuh. Tapi kan kaki dia tak cecah tanah. Dia pandang ke arah kubur tu. Lama sangat dia perhatikan. Faizal yang nampak dulu masa tu, dia menjerit kecil lah kat situ. Ustaz, dia menjerit. Lepas tu Hasan angkat tangan, isyarat jangan bersuara macam tu lah. Tapi masa Hasan berpaling semula ke arah bayang tu dah hilang tau. Angin pun berhenti. Jadi diorang pun sambunglah baca sampai habis. Lepas tu diorang timbus semula tanah dengan cara yang betul lah. Malam tu Hasan dia balik dengan kepala yang berat. Dia rasa tak selesa sangat. Beberapa hari lepas tu Hasan jumpa ayah arwah Arif dekat surau. Lelaki tua tu dia nampak macam baru sembuh dari demam. Jadi diorang pun duduklah dekat serambi kan. Lepas tu ayah Arif tu dia buka lah cerita yang buat Hasan ni jadi terdiam lama tau. Ayah Arif ni cakap, sebelum Arif ni meninggal kan, anak dia tu selalu turun ke belakang rumah waktu malam. Kata dia nak cari ketenangan macam tu. Tapi satu malam tu jiran nampak Arif, dia berdiri depan pokok sena besar. Dia bercakap seorang-seorang kat situ. Bila ditegur, Arif cuma senyum je. Esoknya dia demam. Lepas tu tak bangun dah. Sampailah dia meninggal. Bila rumah tu dibersihkan selepas kematian kan, Faizal jumpa satu tempurung kelapa tau dekat bawah katil ayah dia. Dalamnya tu ada tanah, ada rambut, ada sepihan kaca. Lepas tu Imam Roslan dia ambil lah benda tu dan dia tanam semula jauh dekat tebing sungai dengan bacaan ayat suci lah. Sejak tu tak ada lagi dah gangguan kat rumah tu. Bau kenanga tu pun dah hilang terus, dah tak ada. Jadi Hasan ni dia tak pasti apa sebenarnya yang berlaku pada Arif tau. Mungkin cuma kebetulan, mungkin juga ada sesuatu yang dia bawa bersama. Sesuatu yang dia tak sempat nak lepaskan masa hidup macam tu. Yang Hasan tahu sejak malam tu, Hasan dia makin faham kenapa kadang-kadang jenazah terasa berat bukan sebab tubuh dia, tapi sebab beban yang pernah dia pikul semasa hidup dia. Dan Hasan juga dia belajar kadang gangguan tu bukan nak menakutkan kita, cuma sekadar tanda bahawa ada roh yang belum betul-betul tenang macam tu. Lepas urusan Arif tu selesai kan, hidup Hasan dia balik macam biasalah. Alhamdulillah, dalam seminggu Hasan diurus 2 lagi jenazah. Semuanya berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Tapi sejak dari peristiwa tu, kampung Selinsing tu Hasan perasan ada satu perkara aneh. Ada bau bunga kenanga tu dia macam ikut Hasan tau. Kadang-kadang waktu Hasan cuci kain kafan kat rumah, dia ada bau. Bau tu datang tiba-tiba. Dia tak kuat, tapi cukup buat Hasan ni terhenti sekejap daripada kerja dia tu. Hasan cuba abaikan. Hasan fikir mungkin sebab teringat kejadian tu. Satu malam tu, masa Hasan tengah lipat kain kafan dalam bilik belakang, Hasan dengar bunyi pintu stor kayu dia terbuka, dia berkeriut perlahan lah macam tu. Hasan pandang, tak ada siapa-siapa buka situ. Angin pun tak ada malam tu. Tapi dia memang bunyi tu memang ketara tau. Bila Hasan pergi mendekati pintu tu perlahan terbuka sendiri korang. Walaupun tadi Hasan dah kunci dah. Itu yang paling rasa agak tak boleh nak fikir dengan logik akal. Aku dah kunci, tapi macam mana buka? Macam buka sendiri macam tu. Di dalam store tu ada bekas sabun mandi jenazah tau. Ada kain putih, tu ada selendang putih lusuh yang bukan milik Hasan. Memang bukan dia punya. Hasan berhenti sekejap. Hasan tak terus sentuh, nasib baik. Hasan cuma baca 3 kul perlahan macam tu. Lepas tu dia lipat semula kain-kain tu. Lepas tu malam tu Hasan dia tidur lewat lah, terganggu lah tidur dia. 3 hari lepas tu Hasan dapat panggilan dari masjid kampung Cangkak Tualang. Ada kematian perempuan umur lewat 20-an. Dia meninggal dalam tidur. Jadi Hasan ni setujulah datang bantu urus. Sampai kat masjid, Hasan tengok beberapa orang jemaah dah siap bentang tempat mandi. Jenazah dibawa masuk lepas isyak. Dan masa Hasan buka kain penutup muka dia kan, Hasan terdiam.
Wajah dia tenang, tapi ada lebam panjang dekat pergelangan tangan kanan dia dan bekas tanah dekat hujung jari dia. Sama macam arwah Arif dulu. Sama sangat. Imam yang bertugas malam tu Imam Zaki. Dia pandang Hasan. Hasan, kau okey? Hasan angguk je. Tapi dalam hati dia, dia rasa tak sedap langsung tau. Sebab macam mana situasi yang sama berlaku. Jadi Hasan mula uruskan bersamalah dengan diorang kan. Masa siraman pertama tu kan semuanya elok. Tapi bila sampai siraman ketiga, air yang jatuh ke lantai berbuih halus macam air sabun. Walhal diorang tu cuma guna air bersih je. Dan masa Hasan pegang tangan kanan jenazah, Hasan rasa dingin dia luar biasa. Bukan macam sejuk biasa, tapi rasa sejuk yang masuk sampai ke tulang tu. Sejuk sangat. Tiba-tiba kan masa Hasan nak lap, tangan jenazah dia terangkat perlahan. Macam otot tu masih hidup. Faizal yang ikut lah malam tu. Dia menjerit. Tapi tak adalah menjerit besar. Cuma dia cakap, Ustaz, Hasan cepat-cepat lah. Dia tekan tangan tu semula. Dia baca beberapa ayat ruqyah. Lepas tu kan, barulah tangan tu dia lembik semula pada kedudukan asal. Imam Zaki dia pandang Hasan. Tapi dia tak bersuara. Diorang pun teruskanlah sampai selesailah semua urusan. Waktu nak kafan tu, kan masa kafan nak dililit, tiba-tiba kan terdengar bunyi orang menangis perlahan dekat luar bilik mandi tau. Suara dia halus, serak, suara sedih. Jadi diorang fikir mungkin nak ahli keluarga. Tapi bila Hasan buka pintu, tak ada sesiapa pun kat situ. Hanya ada bau kenanga datang. Kuat sangat masa tu. Seolah-olah baru disiram minyak wangi bunga. Sampai macam tu sekali. Imam Zaki dia terus azan kecil tau. Suara dia bergetar. Hasan ikut diamkan dirilah kan. Sampai habis urusan, bau tu tak juga hilang. Jenazah tu dikebumikan malam yang sama. Masa tanah pertama jatuh, Hasan rasa tanah bawah dekat tapak kaki Hasan tu bergerak halus tau. Dia rasa bergetar macam tu, macam berombak. Hasan tengok sekeliling lah. Semua orang berdiri biasa je. Ni kan pergi ke tanah perkuburan, semua okey je. Tak ada masalah. Tapi dia rasa tanah tu macam bergetar tau. Tapi masa pandangan Hasan naik ke arah hujung tanah perkuburan, Hasan nampak sesuatu berdiri tegak dekat bawah pokok sena besar. Perempuan berpakaian putih lusuh, rambut panjang sampai pinggang. Dia pandang tepat ke arah Hasan. Wajah dia memang tak jelas lah. Tapi gerakan rambut dia tu ikut angin perlahan kan. Dan satu tangan dia tu dia tegak ke depan tau. Menunjuk ke arah liang yang baru ditimbus. Hasan teruslah baca ayat kursi perlahan. Sambil dia langkah, dia undur ke belakang. Bila Hasan kelip mata sekali, bayang tu hilang. Tapi bau kenanga tu makin kuat sampai buatkan tekak. Hasan dia rasa, oh ya pun ya, sebab terlampau kuat sangat bau dia. Balik malam tu Hasan tak terus tidur. Hasan buka Al-Quran, dia baca surah Al-Baqarah separuh surah masa tu. Masa dia tengah baca kan, lampu bilik tiba-tiba malap. Dan dari luar tingkap kan Hasan dengar bunyi tapak kaki berjalan atas batu kecil, berputar keliling rumah tau macam tu. Hasan berhenti baca, dia pegang tasbih. Bunyi tu berhenti. Tapi dalam diam, dia tahu ada sesuatu ikut balik dari tanah perkuburan. Macam tu. Hati dia terdetik. Hanya dia je yang tahu. Sejak malam tu, Hasan mula nampak kelibat kat tepi mata dia lah, pandangan dia setiap kali masuk waktu maghrib. Kadang-kadang dia nampak dekat cermin van jenazah, dia nampak sesuatu tau. Kadang waktu dia lipat kain macam tu, kelibat tu tak pernah dekat. Cuma berdiri jauh je, tengok dia macam tu. Tapi satu malam tu, masa Hasan tengah susun kain dekat store kan, Hasan terdengar suara perempuan dekat belakang Hasan. Perlahan suara tu. Tak semua jenazah selesai bila di kampus Hasan. Hasan berbalik lah, dia dengar macam tu. Tapi kosong. Tapi dekat lantai tempat Hasan berdiri tu ada tapak kaki berlumpur. Arah keluar pintu. Macam ada orang lah yang betul-betul dekat situ. Malam tu Hasan pergi ke rumah Imam Roslan. Hasan ceritalah semua. Dari peristiwa Arif sampailah perempuan yang meninggal baru tu. Imam tu diam lama sangat. Lepas tu dia cakap macam ni, Hasan, aku rasa gangguan ni bukan dari mereka, tapi dari tempat kau urus.
tanah kubur pokok sena besar tu, mungkin ada yang menunggu. Lepas tu kan, dia ajak Hasan tu ke kubur Arif semula malam esoknya lah. Hasan setuju. Dalam hati, Hasan dah tahu dah, malam tu kalau betul ada yang menunggu, Hasan nak tengok sendiri. Malam tu Hasan dengan Imam Roslan keluar lepas isyak. Diorang pun naik van jenazah Hasan. Dia bawa lampu suluh besar, cangkul kecil dan juga sebotol air bacaan Yasin. Sepanjang jalan ke kampung Selinsing tu, suasana jadi senyap. Langit gelap pekat, tak nampak bintang langsung. Jam masa tu lebih kurang pukul 11.45 malam. Imam duduk kat sebelah Hasan. Dia baca zikir perlahan. Lepas tu Hasan dia tak banyak bercakap masa tu. Dalam hati dia hanya fikir satu benda je. Kalau betul lah gangguan tu datang dari tanah kubur Arif malam ni, dia orang memang nak tahu apa sebab dia. Bila sampai ke tanah perkuburan tu kan, Hasan parking van dekat tepi pagar kecil kat situ. Tempat tu dikelilingi pokok sena besar dan juga semak yang nipis. Angin malam tu dia terasa macam sejuk je. Bukan macam memang sejuk, tapi ada satu bau yang kuat menusuk. Bau bunga kenanga korang. Bau tu segar macam baru disembur minyak wangi. Bayangkanlah. Imam Roslan pandang pada Hasan. Kau bau kan? Hasan angguk. Bau ni datang dari arah kubur Arif. Jadi diorang pun pelan lah jalan-jalan disuluh ke depan macam tu. Tanah kubur Arif masih nampak baru, tapi anehnya tanah bahagian tengah dia retak halus macam baru terangkat tau. Bila Imam siram air bacaan Yasin kat situ, diorang dengar satu bunyi halus lah dari bawah tanah, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak perlahan. Imam dia berhenti baca, lepas tu dia pandang pada Hasan. Dengar tak Hasan? Hasan jawab, dengar macam bunyi tanah runtuh halus. Bukan. Tu bunyi sesuatu yang tarik nafas. Lepas tu diorang senyap. Bunyi tu datang sekejap-sekejap lah. Panjang. Perlahan tau. Dalam sangat bunyi. Hasan suluh sekeliling. Tak ada siapa pun kat situ. Tapi masa Hasan toleh ke belakang, dekat bawah pokok sena besar tu, ada satu susuk berdiri tegak. Perempuan berpakaian putih, rambut panjang, sama macam yang Hasan nampak masa pengebumian dulu. Tapi kali ni dia dekat sikit. Jarak cuma 10 langkah dari diorang tu. Muka dia separuh tertutup rambut, tapi Hasan boleh nampak mata dia merah berair tau. Dia pandang tepat ke arah tanah kubur Arif. Imam terus azan kuat-kuat. Suara dia memang tegas lah. Bayang tu dah tak bergerak dah. Cuma angin je tiba-tiba datang kuat. Sampai daun pokok bergeser. Krak. Macam ribut. Memang situasi tu dah jadi berubah tau. Imam suruh Hasan baca surah Al-Baqarah ayat 148 sampai ayat 150. Jadi Hasan membacalah dengan suara yang bergetar. Sebab masa tu Hasan nampak jelas tau, susuk tu dah mula bergerak. Dia jalan pelan ke arah mereka tu, tapi kaki dia tak jejak tanah. Itu yang buat Hasan rasa agak bergetar lah. Setiap langkah ada bau kenanga. Dia makin kuat sampai nak naik pedih hidung diorang tu. Jadi Imam dia siram air bacaan ke tanah tu. Kalau ini tempat kau menunggu, kembalilah kepada Tuhan. Jangan ganggu yang hidup. Disebut macam tu. Masa tu bayang perempuan tu berhenti tau. Kepala dia tunduk, bahu dia bergoyang kecil. Dia macam menangis lah masa tu. Tiba-tiba dari arah tanah kubur Arif keluar wak putih halus. Naik perlahan ke udara, lepas tu hilang. Dalam beberapa saat bau kenanga tu pun sama juga, hilang juga. Habis macam tu je. Macam disedut angin lah. Bayang perempuan tu pun dia lenyap. Tinggal daun kering berterbangan, keadaan jadi normal macam biasa. Jadi mereka berdua pun dia tak bersuara kan. Imam dia pandang pada Hasan. Lepas dia cakap, Hasan, aku rasa dah selesai. Mungkin dia bukan gangguan, tapi sesuatu yang belum sempat dilepaskan. Macam tu. Lepas tu Hasan diam. Tapi waktu Hasan tunduk tengok tanah kubur tu, Hasan perasan satu benda kecil kat tepi batu nisan tau. Ada seutas gelang kecil. Dia benang merah dengan huruf A, terukir halus. Hasan ambil, dia letak dalam kain, lepas tu diserahkan kepada Imam. Dia cuma cakap, kita tanam di balik esok, biar tenang betul-betul. Imam cakap macam tu lah. Balik malam tu Hasan dia tak terus tidur.
Bila Hasan buka pintu rumah, Hasan perasan ada bau wangi kenanga sekali lagi tau. Tapi kali ni dia lembut lah, macam sapaan je lah. Jadi Hasan masuk, dia baca doa dan untuk pertama kalilah sejak berminggu, Hasan rasa rumah tu sunyi betul. Memang dirasa betul-betul sunyi. Malam tu Hasan tidur lena sangat, tak ada mimpi, tak ada bayang. Dan sejak malam tu, setiap kali Hasan urus jenazah, Hasan akan pastikan Hasan berdoa macam ni. Ya Allah, jika di sekeliling kami ada yang masih belum tenang, berikanlah mereka tempat yang aman, jauh dari yang hidup, dekat denganmu. Amin. Dia doa macam tu Hasan. Kisah tu habis kat situ, tapi Hasan dia masih terus urus jenazah sampai ke hari ni, alhamdulillah. Kadang kan bau kenanga tu datang sekali-sekala, tapi bukan lagi lah tanda gangguan, cuma mungkin peringatan, mungkin dia masih segar dalam ingatan macam tu. Akan masuk pula kisah yang kedua tau, kisahkan kapan terbalik. Nak dengar tak korang? Kita terus mendengar tau. Masa kejadian tu berlaku, dah hampir 3 bulan Hasan tak ambil urusan jenazah kat luar kawasan. Badan Hasan pun dah makin sihat dah. Kepala tak seberat dulu. Tapi macam biasalah, bila orang kampung ni panggil dia kan, Hasan tak sampai hatilah nak tolak. Petang tu Hasan dapat panggilan daripada Ustaz Zawawi, Imam Kampung Kuala Temiang. Macam tu lah kan. Satu kawasan kampung moden tapi masih kuatlah dengan semangat gotong royong. Katanya ada seorang lelaki bernama Yusuf, umur 50-an macam tu, meninggal kat rumah akibat serangan jantung. Hasan, keluarga dia nak buat cepat. Kalau boleh, malam ni terus ke bumi, kata Ustaz Zawawi. Hasan sampai dekat rumah arwah sekitar maghrib. Langit gelap pekat, tapi suasana rumah dia terang benderang lah. Ada kemah kecil depan rumah, orang kampung pun ada, dah ramai dah membantu kat situ. Yang Hasan perasan, rumah tu terletak betul-betul dekat tepi kebun getah lama, kira-kira 20 meter dari jalan besar. Angin dari arah kebun bawa bau getah. Ya, memang bau getah mentah bercampur dengan sedikit bau tanah basah, macam tu lah. Dalam rumah, jenazah arwah Yusuf ni terbujur dekat ruang tamu tau. Wajah dia nampak tenang. Anak perempuan dia, Nurul, disambutlah Hasan. Ustaz, ayah saya ni memang sihat 2 hari lepas. Tiba-tiba je rebah, kata dia dengan nada yang sedih, dengan mata merah macam tu. Hasan cuma angguk je. Hasan dah biasa dah. Dia mati mengejut tu, dia tak pilih umur tau. Tapi waktu Hasan hampiri jenazah, Hasan rasa satu perkara pelik. Udara sekeliling badan arwah ni rasa berat, macam statik elektrik lah macam tu. Bulu roma Hasan ni meremang tiba-tiba, tapi Hasan teruskan kerja macam biasa juga. Sebab dia pun pernah lalui situasi yang macam tu kan. Lepas isyak macam tu, mereka pun mulalah mandikan jenazah. Semua berjalan lancar, alhamdulillah, sampailah ke kafan. Tapi masa Hasan bentangkan kafan yang pertama kan, tiba-tiba lampu ruang mandi tu berkelip 2 kali dan angin kuat masuk dari tingkap, padahal semua pintu tertutup. Tapi terasa tau angin tu. Hasan dia tahan dulu, teruskan lipat bahagian kepala macam tu. Bila Hasan lilik lapisan pertama kan, Hasan rasa kain tu macam melilik ke arah yang salah. Dia tak ikut arah biasa yang Hasan dah buat ratusan kali. Jadi Hasan buka balik, dia betulkan balik. Tapi bila Hasan cuba lilit semula, kain tu dia tetap juga terbalik. Macam ada yang tolak arah lilitan tau. Faizal juga pembantu dia. Dia tegur perlahan, Ustaz, tadi saya nampak hujung kain tu bergerak sendiri. Ustaz terdiam. Ustaz Hasan terdiam. Lepas tu Hasan tak nak cakap banyak depan budak-budak yang tolong dia tu. Dia cuma sebut macam ni, baca doa kuat sikit. Jadi diorang tu pun sambung. Tapi setiap kali Hasan betulkan, kain tu akan tersilap arah semula, seolah-olah dililit dari arah bertentangan. 2 kali, 3 kali macam tu. Kali keempat, Ustaz Hasan ni berhenti. Ustaz Hasan pandang wajah arwah Yusuf tau. Ustaz kan. Dan masa tu Hasan perasan mata kanan arwah tu terbuka sikit. Hasan cepat-cepat baca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Angin berhenti serta-merta lah. Hasan dia tutup mata arwah dan
Kali ni bila Hasan lilit semula kan, kain tu akhirnya betul, Alhamdulillah. Tapi masa Hasan nak simpul hujung kepala, kain bahagian kaki pula terbuka perlahan-lahan sendiri. Macam ada angin yang hembus dari dalam tau. Bila Hasan pandang Faizal, muka dia dah pucat dah. Sebab benda tu memang seolah-olah macam ada orang bukakan. Tapi dia buka sendiri. Ustaz, kaki arwah bergerak. Dibisik macam tu lah kan. Lepas tu Hasan tengok, memang betul jari kaki kanan arwah ni bergerak pelan. Lepas tu senyap. Macam tu. Hasan pun peganglah bahu arwah kan. Dia cakap perlahan, kalau ada yang belum selesai, aku tolong doakan. Tapi biarlah tenang sekarang. Hasan pun baca surah Yasin perlahan. Lepas ayat ke-58, kain tu akhirnya elok semula. Dia tak terbalik lagi dah, tak bergerak lagi dah. Alhamdulillah. Jenazah dikebumikan malam tu juga. Urusan lancar, tapi yang buat Hasan tak tenang, lepas semua orang balik kan, Imam Zawawi panggil Hasan ke tepi. Dia tunjuk satu benda yang ditemui bawah tilam arwah masa rumah dibersihkan tadi. Sebentuk cincin lama, ukiran pahat lah, dan di dalamnya tertulis nama Siti. Hasan, kata Imam, Yusuf ni dulu pernah janji nak kahwin dengan seseorang perempuan. Tapi perempuan tu meninggal dulu. Sejak tu, dia tak pernah kahwin. Hasan terdiam tau. Dalam hati Hasan, dia faham. Mungkin kain kafan tadi bukan salah lilit tu. Tapi cuma cara Allah tunjukkan bahawa kadang ada hati yang tak sempat berpaling dari cinta dunia. Walaupun tubuh dah kaku. Sejak malam tu, setiap kali Hasan kafankan jenazah, Hasan akan pastikan arah lilitan tu betul-betul. Dan Hasan akan sebut dalam hati, Ya Allah, jika dia meninggalkan sesuatu yang masih mengikatnya pada dunia, lepaskanlah dengan lembut. Hasan doa macam tu. Dan sampai hari ni, setiap kali Hasan pegang kain kafan kan, Hasan masih teringat malam kain tu sendiri berbalik. Seolah-olah ada yang benar-benar belum reda untuk dilepaskan. Macam itulah pengalaman daripada Hasan. Korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita ambil yang baik-baik je. Buat amalan-amalan yang baik. Kuatkan iman, tingkatkan amalan. Dan korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.